Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab kita iaitu Zadul Muta'allim, kitab Jawi lama, muka surat 122. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bacaan kunut. Kunut ni makna kunut dari segi bahasa iaitu berdiri lama. Dari segi makna istilahnya iaitu doa yang dibaca di dalam solat, yakni ketika berdiri i'tidal. Dan kunut ni, apa hikmahnya? Kenapa kunut ada pada solat subuh sahaja, tidak ada pada solat zuhur, asar, maghrib dan isyak? Pertama sekali, kunut ada pada solat subuh kerana Nabi buat pada solat subuh lah. Kemudian yang keduanya, Imam Syafi'i mazhab kita mengambil kunut sebagai salah satu sunat ab'ad di dalam solat, berbeza dengan pendapat dan pandangan daripada mazhab imam-imam yang lain. Kebanyakan imam-imam yang lain meletakkan kunut itu hukumnya harus. Ada yang tak buat, tak menganggapnya berat. Adapun mazhab kita Imam Syafi'i menganggap kunut ni berat sebagai sunat. Kenapa Imam Syafi'i meletakkan kunut sebagai sunat di dalam subuh? Kerana kalau kita ingat balik sunat ab'ad itu, apa dia? Terbahagi pada apa? Sunat ab'ad, apa dia? Sunat ab'ad. Senyum lah, bukan senyum. Sunat ab'ad, sunat ab'ad apa dia? Yalah, apa dia sunat ab'ad di dalam solat? Kunut dengan tahiyat awal. Jadi soalan, dalam subuh ada tak tahiyat awal? Okey, kalau subuh kita tak baca kunut, mana kita nak dapat pahala ab'ad? Sebab pahala ab'ad tu besar.
Kalau dalam sembahyang yang lain semua ada abad dia dah, iaitu tahiyat awal. Zuhur ada tahiyat awal, asar ada tahiyat awal, maghrib ada tahiyat awal, isyak ada tahiyat awal, subuh tak ada. Maka Imam Syafi'i meletakkan kunut sebagai sunat abad di dalam subuh supaya sama dengan solat-solat yang lain, yakni zuhur abadnya dengan zuhur, asar, maghrib, isyak abadnya tahiyat awal, maka subuh abadnya iaitu kunut. Barulah lengkap kesemua lima waktu semayang kita dengan sempurna. Okey. Apa sejarah kunut? Sejarah kunut, asal-asal kunut belum ada lagi masa tu, masa mula-mula Nabi tu. Kemudian berlaku pembunuhan beramai-ramai terhadap para hufaz, mereka yang menghafal Al-Quran. Ada satu kampung dia minta kat Nabi untuk hantar orang-orang yang pandai tentang Al-Quran untuk mereka belajar. Nabi pun hantar. Rupanya tipu muslihat, sampai-sampai mereka di sana mereka dibunuh. Maka Nabi marah bersama duka cita. Maka start daripada itulah Nabi membaca kunut sebagai satu doa yang tak sempat lagi nak baca selepas semayang. Dalam semayang baca dah, kerana marah dan sedihnya Nabi kerana mereka membunuh mereka yang menghafal Al-Quran. Maka itulah sejarahnya. Ada juga riwayat yang kata lepas dah waktu aman Nabi tak baca dah. Tetapi Imam Syafi'i mengambil kunut dibaca sentiasa pada setiap kali subuh, sampailah bila-bila pun, sampai kiamat pun. Kerana umat Islam sentiasa dalam keadaan diburu, lagi-lagi khususnya kita berada di akhir zaman ni. Maka kunut ni sebagai satu benteng pertahanan umat Islam. Doa munajat kita minta pertolongan Allah, minta perlindungan daripada Allah SWT. Maka sebab itulah kita akan tengok makna ayat-ayat di dalamnya supaya kita faham apa yang kita minta di dalam kunut tu. Okey. Bermula dengan Allahumma hdini fi man hadait. Itu kalau baca seorang lah. Kalau baca berjemaah, semayang jemaah, ni tu dengan makna aku, tukar kepada na dengan makna kami. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau seorang, Allahumma hdini fi man hadait. Tapi kalau dia semayang seorang, dia baca Allahumma hdina juga, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kerana dalam kitab-kitab fiqh yang lain ada menyebut walaupun dia semayang seorang, kemungkinan boleh jadi jemaah juga, kerana mungkin di belakangnya itu bermakmumkan jin dan malaikat. Maka boleh juga kita doa dengan pakai domain kami. Jadi Allahumma hdini, Allahumma ya Allah artinya ihdi, petunjuklah, ni aku, ya Allah berilah aku petunjuk, fi pada, man siapa, hadaita yang engkau telah beri petunjuk. Maksudnya ya Allah beri petunjuk olehmu akan daku pada kumpulan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Maknanya beri aku petunjuk macam kau bagi petunjuk ke orang-orang yang kau bagi petunjuk. Orang lain yang kau bagi petunjuk tu, aku nak macam tu juga. Maksudnya macam tu. Kita nak juga dapat petunjuk macam tok guru kita dapat petunjuk, ulama-ulama kita dapat petunjuk, wali-wali kita dapat petunjuk. Tu. Wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Wa afini tu afa artinya maaf. Fi pada man siapa, afaita yang engkau beri maaf. Dan maaf silap, bukan afa, maaf, afa tu afiat. Dan afiatkan, sejahterakan olehmu akan daku pada kumpulan orang-orang yang telah engkau sejahterakan. Mana memberi kesejahteraan, kesempurnaan zahir dan juga batin. Dari sudut afiat ni kita bicara dah soal sihat dan juga afiat. Apa bezanya? Afiat keseluruhan, luar dan dalam. Jadi kita minta Allah berikan kita kekuatan zahir dan batin sama macam orang-orang yang Allah berikan pada mereka juga.
wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani artinya pelihara, tawalla, dan pelihara olehmu fi man pada siapa, tawallaita akan daku pada kumpulan orang yang kamu pelihara. Macam tadi juga, minta ya Allah, engkau berilah aku peliharakanlah aku sama macam kau peliharakan orang yang engkau peliharakan. Macam mana Allah pelihara kekasih-kekasih Allah yang lain tu, para nabinya, para rasulnya, para walinya, para ulamanya, kita nak join sekali. Bak kata Tok Guru lah, walau makam kita tak tinggi, tapi kita jadi ahli pun tak bedah. Walau tak ada jawatan, mesyuarat ahli jawatan kuasa kita tak kena panggil, tapi mesyuarat agung kita dapat hadir sekali. Nak jadi ahli lah ni, walau tak dapat apa-apa pun, pangkat karamah apa pun, tapi ahli mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah SWT. Wa barik li, dan berkatilah li aku, li tu makna bagi, ya aku, dan berkatilah bagiku fi ma pada apa, ma apa, a'ta ni makna kurniaan, yang engkau kurniakan, dan berkat olehmu akan daku pada barang yang engkau kurniakan. Maknanya apa yang Allah berikan kat kita, kurniaan Allah itu, biar kurniaan tu jadi berkat. Sebab semua ni memang kurniaan Allah, apa pun kita dapat semuanya kurniaan daripada Allah. Persoalannya kurniaan itu jadi berkat atau tak jadi berkat. Kita nak kurniaan itu jadi berkat. Apa makna berkat? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan. Biar apa yang kita dapat bertambah-tambah kebaikan. Maksudnya apa yang Allah bagi kat kita, benda yang kita dapat tu, benda yang kita kecapi tu, dia jadi berkat. Maksud jadi berkat, dengan benda tu kita bertambah baik. Faham? Dengan benda tu kita bertambah baik. Ngaji pondok biar berkat. Pondok tempat berkat, tapi belum tentu orang yang mengajinya jadi berkat. Sebab apa pula? Kalau dia mengaji ni jadi berkat, lagi dia mengaji lagi jadi baik dia. Tapi kadang-kadang ada yang duduk pondok tapi tak jadi lagi baik, jadi lagi jahat. Itu tak berkat tu. Mesti ada something wrong tu. Mungkin salah niat ke, atau apa tujuan dia masuk pondok ni, kerana apa ke, kerana keduniaan ke apa ke, tak kira lah apa-apa. Allah bagi kita kurniaan harta. Harta tu biar jadi berkat. Dengan sebab harta tu kita semakin dekat dengan Allah. Lagi kuat kita derma, lagi kuat kita ibadat. Allah bagi kita isteri. Dengan sebab isteri tu makin mantap kita punya kerja juang jihad kita. Sebelum kahwin mungkin slow, lepas kahwin lagi kuat. Tambah lagi kuat. Contoh tu baru berkat. Ni dah papah kahwin guyup. Itu ada something wrong lah tu. Kenapa jadi guyup itu? Jadi kita minta pada Allah, apa saja Allah kurnia kat kita biar berkat lah. Maksud berkat, apa yang kita dapat tu bertambahlah kebaikan buat diri kita pada agama ni. Wakini birahmatika syarra ma qadait. Wakini maknanya dan pelihara. Waqa wiqaya, waqwa, yang tu guru sebut tu makna takwa tu wakini lah. Waki tu. Jadi maknanya dan peliharakan aku bi dengan rahmati, dengan rahmat artinya kasih, ka engkau, dan pelihara olehmu akan daku dengan rahmat engkau. Mana jagalah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dengan kasih sayangmu. Biar Allah jaga kita dengan sebab Allah kasih pada kita, sayang kat kita. Macam keluarga mak ayah dengan anaknya lah. Mak ayah dengan anak ni jaga anak-anak, tak nak bagi anak tu kena gigit nyamuk, tak nak luka sikit pun, tersepit sikit pun kita dah orang cakap apa, kelang kabut. Sebab apa? Sebab sayang. Beza kan anak sendiri dengan anak orang. Kalau kita keluar-keluar rumah tengok ada budak-budak main dalam longkang, tapi bukan anak kita, anak orang lain, anak jiran sebelah. Kita kata, apa main dalam longkang tu? Keluar, tak mau, bahaya. Gigi. Kita cakap gitu je lah. Lepas tu kita jalan pergi masjid, budak tu satgi keluar lah, dia main lagi dalam tu. Balik masjid, mampu budak tu dalam tu.
Tapi dia cakap gitulah, jaga-jaga lah. Tapi jaga cakap je lah, cakap jangan main situ. Tapi kalau cuba keluar-keluar rumah tu nak pergi masjid, tengok anak sendiri dalam longkang main, kita buat apa? Takkan kita cakap je? Tak, pelekong lah. Tarik telinga dia, ayah cakap dah kan, abi cakap dah kan, jangan main dalam longkang. Nak sangat masuk longkang, masuk. Garang Berapa garang? Sebab sayang. Sebab sayang dia tarik telinga tu. Sebab sayang dia marah sangat duduk dalam longkang tu. Sebab sayanglah bila kita tersasar je, Allah terus bagi satu benda supaya kita ingat. Kena aksiden, jatuh motor ke apa ke, tak kira lah. Sebab sayang. Bukan sebab Allah benci kan? Sebab Allah sayang. Tu ni handset anak rosak ni sebab Allah sayang tu. Banyak lara agaknya main telefon, Allah bagi rosak. Dah tak boleh main dah. Ada tu kata aduh Allah, pening balik dah. Aduh mak nak kontak apa semua tak boleh dah. Baik, dan pelihara Allah jaga kita dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Syarri, daripada kejahatan. Syarrun, syarra, maknanya kejahatan. Apa yang qadaita, yang telah engkau qadakkan. Qadak ni maknanya Allah telah tentukan tapi secara menangguh. Tangguh tu maknanya akan datang jadi. Maknanya apa yang akan berlaku nanti. Minta Allah jaga. Yang dah lepas nak jaga apa, dah lepas dah. Yang lepas ni, esok macam mana, lusa macam mana, minggu depan macam mana, kita tak tahu lagi apa jadi. Itulah sebutnya wakini birahmatika syarama qadai. Tu. Okey, bacaan yang dari tadi sampai sini semua kita imam baca dengan lafaz yang jar. Lafaz jar pula. Jahar. Jar tu haraf jar. Lafaz jahar maknanya lafaz yang kuat. Lepas tu masuk fa innaka taqdi, imam baca dengan lafaz sir, perlahan. Kenapa yang Allahumma hdini fi man hadayta bla ni sampai syarra ma qadai tu baca kuat, fa innaka taqdi baca slow imam. Dan masa imam baca Allahumma hdini fi man hadayta apa semua tu, kita makmum belakang jemaah amin. Tak payah baca, tak apa, amin je. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Fa innaka ta'atu, fa innaka ta'di tu baru kita dengan jemaah belakang makmum semua baca sekali, baca sama-sama. Imam tak baca kuat dah. Sebab apa? Sebabnya Allahumma hdina fi man hadait sampailah ke waqina bi rahmatika syarra ma qadait itu adalah doa. Jadi bila doa memadai seorang saja wakil minta, yang lain support. Yang lain amin je. Sebab dia doa. Macam imam juga lah, macam pas sembahyang imam baca doa, kita belakang amin je. Imam imam tu lah, imam macam hari tu itu belakang amin. Amin je. Sama lah dalam doa kunut. Tapi bila masuk fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa, tapi itu mujinya Allah. Jadi puji-pujian. Bila puji-pujian maka kena baca sekali, sebab kita semua kena puji Allah. Tak madai, kena ada wakil je, tak ada. Tak madai. Sebab tu kita tengok makna dia kata apa. Fa innaka, fa maknanya maka, inna sesungguhnya, ka engkau, maka sesungguhnya engkau, atau maka bahwasanya engkau, taqdi yang menghukumkan, wala dan tidak, yuqda dihukum, alaika akan engkau. Ini memuji Allah. Maka sesungguhnya engkau yang menghukum wahai Allah, dan bukan engkau yang dihukum. Membesarkan Allah, nak menyatakan bahawa Allah lah yang menghukum sesuatu, bukan Allah yang kena hukum. Ini baca doa kunut, lepas tu dia pergi hukumnya Allah. Ni tak kena. Banyak dengan manusia hari ni
Hukum hudud tak sesuai. Itu dia menghukum Tuhan. Orang Allah hukum dia, dan dia pula nak hukum, nak tentukan pula mana yang sesuai tak sesuai. Allah suruh sesuai tak sesuai, buatlah. Ikut je lah apa Allah suruh. Tengok Nabi Ibrahim AS. Gini kita nak sampai ke raya korban. Dapat mimpi 3 malam berturut-turut bahawa memenggal akan kepala anaknya Nabi Ismail. Pertama sekali Nabi Ismail ni lambat dapat. Nabi Ibrahim kahwin, lambat tak dapat anak. Minta pada ya Allah, siapa nak sambung perjuangan agama ni, dakwah ni, kurniakanlah akan aku anak. Lama kelamaan Allah bagi anak. Dapatlah anak namanya Ismail. Seorang tu je. Sayang sangatlah sebab anak seorang. Sayang sangat. Jaga daripada kecil. Dan anak Nabi bukan anak YB, anak Nabi. Anak Nabi lawa lah. Mata lawa, muka lawa, comel. Sampailah menjelang usia belasan tahun Nabi Ismail dapat perintah daripada Allah melalui mimpinya bahawa Allah menyuruhnya menyembelih kepala anaknya, leher anaknya. Bila bagi Nabi Ibrahim bangun daripada tidur, beritahu kepada anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail kata, itu kan perintah Allah, maka kita laksanakan. Keimanan dua-dua orang ni, ayah dan anak. Nabi Ibrahim tak pernah nak komplain, kenapa nak kena sembelih kepala anak saya? Anak jiran sebelah tak boleh? Dia tak tanya. Kita nak tanya tak? Tu kata kamu pergi kait sawit, asal saya pula nak kena kait? Kenapa tak dia? Kenapa tak tu? Dah macam mana? Tu kata taat setia. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ada? Makna taat ikut sahaja perintah. Tak payah nak cakap lah. Allah suruh, nampak tu. Ni Allah suruh, bukan suruh potong kepala anak kita. Allah suruh potong tangan pencuri. Itu pun banyak tanya. Kenapa nak kena ni? Macam-macam. Nak bawa hukum tu. Padahal bukan suruh potong tangan dia, tangan pencuri. Dah dia tak mencuri, takut apa? Tu. Beratnya orang dalam nak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi ringannya orang nak melaksanakan apa yang diperintahkan makhluk. Perintah makhluk senang-senang boleh laksana terus. Cepat boleh laksana. Cepat boleh buat. Perintah Allah, makan masa lah bertahun-tahun, habis berjuang, habis gaduh mulut, habis cakap itu ini. Macam-macam difitnah di itu ini. Nak melaksanakan hukum Allah je. Hukum manusia sekejap aja. Aduh. Wala yuqda alai wa innahu, boleh dalam ceramah ambil ayat ni. Fa innaka taqdi wala yuqda alai. Itu doa kita tuan-tuan, kat dalam doa kunut kita yang kata Allah engkau yang menghukum, bukan engkau yang dihukum. Tiba-tiba kita yang menghukum Allah. Dapat dah tu poin nak bantai. Wa innahu la yadhillu man walait. Wa innahu wa dan inna, sesungguhnya hunya, dan sesungguhnya dia, la tidak dapat, yadhillu kehinaan, man walait siapa orang yang engkau berikan petunjuk atau engkau selamatkan dia. Dalam ni dia kata orang yang engkau bertuhankan engkau. Maknanya takkan jadi hina orang yang Allah angkat darjatnya dengan kepujian. Siapa yang Allah muliakan dia, maka dia takkan jadi hina sampai bila-bila, selagi mana Allah muliakan dia. Orang nak hinakan, hina pilah, dia tetap tak mulia. Orang fitnah dulu Tok Guru Ni Aziz, apa benda orang tak fitnah dia, orang kata dia macam-macam, tapi dia tetap mulia sampailah ke akhir hayat dia. Masa tu saya ada di sini, dapat berita petang tu kata Tuan Guru Ni Aziz meninggal dunia. Minta izin Tok Guru nak pergi Kelantan. Tok Guru tak dapat nak pergi, Tok Guru kita sebab jauh jalan. Tok kata tak apa, pergilah, nak jalan elok-elok. Kumpul kami budak-budak pondok beberapa orang, tak ingat masa tu pergi dalam 2 kereta rasanya. Pergi gerak malam tu juga, sebab nanti nak ke bumi esok pagi dah. Malam tu gerak. Ya Allah, perjalanan daripada sini sampai kat Grip, sampai dekat Kelantan, riuh
Orang punya ramai. Berhenti dekat atas Bukit Gerik tu, kat tempat penjara rehat tu, selalu tak ada orang kalau tengah malam. Tapi penuh dengan manusia. Sampai nak terkencing pun tak lepas. Punya penuh tandas. Punya ramai. Semua nak arah tujuan yang sama. Nak pergi tengok ziarah Tok Guru Nia Aziz meninggal dunia. Allah, dahsyatnya. Tu bila Allah muliakan satu-satu orang, tak ada apa, tak boleh fitnah lah macam mana pun, tak boleh buat. Orang tetap akan nampak kemuliaan yang ada pada diri dia. Macam sekarang ni Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, perburukkanlah dia apa-apa pun, tapi Allah muliakan dia, dia tetap mulia. Masalahnya kita duduk tang mana? Tu kita kena fikir. Jadi siapa yang muliakan Allah, maka Allah muliakan dia. Wala yu'azziman adai wala ya'izzu man adai, dan tidak dapat kemuliaan orang yang bermusuh akan engkau. Dan siapa yang bermusuh dengan Allah, maka dia tidak akan dapat kemuliaan sama sekali. Dia cubalah nak dapat kemuliaan, dia takkan dapat kemuliaan bila bermusuh dengan Allah. Kita boleh tengok sama-sama ini sebagai teladan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa dia tak tahulah fitnah ke tak fitnah, wallahu alam, pasal tuduhan dia melakukan liwat, siap bawa burung tilam, bawa masuk mahkamah. Kes tergempar waktu zaman tu. Masa tu saya umur remaja. Masa zaman reformasi. Dahsyat masa tu. Dia dipecat daripada timbalan Dana Menteri dan dipecat terus daripada keahliannya dalam UMNO. Siapa yang sambut dia kalau bukan PAS waktu tu? Dia pergi rumah Tok Guru Haji Adi, kan? Pergi ziarahnya Tok Guru Nia Aziz waktu tu. Orang PAS sambut dia, backup dia, tahankan dia. Sampai Tok Guru Haji Hadis tulis sebuah buku yang menyatakan hukum orang yang menuduh orang berzina, supaya jelas, supaya jangan pandai suka-suka nak buat tuduhan, kan? Waktu tu dia dapat kemuliaan sebab dia bersama dengan alim ulama. Orang sokong dia bukan main. Sambut habis. FRU apa semua waktu tu reformasi berapa kali turun KL. Kan? Waktu tu orang memang support dia sungguh. Anwar Ibrahim. Lepas tu dia di penjara. Lepas tu lepas dia keluar daripada penjara, antara perkataan yang mula-mula dia berucap, dia kata kita akan tawan negeri Terengganu dan juga Kelantan. Dia mula bermusuh dengan tentera Allah, mula bermusuh dengan pejuang-pejuang Islam. Maka dia mendapat kehinaan sehina-hinanya sampai hari ini. Sampailah mulut dia asyik cakap nak jadi PM, lalas sekali tak dapat, lalas sekali tak dapat. Mana nak letak muka, punya malu. Confident depan wartawan, berapa puluh wartawan depan dia buat press conference. Bila wartawan tanya angka yang nak bersama dengan Datuk Seri ni, adakah angka yang banyak? Dia kata confident banyak. Angka yang kuat, saya yakin dengan angka ni saya boleh menjadi Perdana Menteri. Akhirnya tak jadi kak. Nak buh mana muka? Nak buh mana? Mendapat sehina-hinanya. Allah, kalau kita lari tak duduk dah Malaysia. Kan? Habis. Sebab apa? Sebab bermusuh dengan Allah, dengan agama Allah. Sebab tu jangan sesekali kita mencabar. Jangan mencabar alim ulama. Ulama ni nampak je lembik dengan kain serbannya yang lembik tu, kan? Tetapi pegangan hatinya kuat, rohaninya kuat, walau zahirnya mungkin nampak tak berkuat. Macam Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin ni lah ketua atau pengasas kepada Hamas di Palestin ni. Dia ada dua, satu Fatah, satu Hamas. Yang kena serang teruk tu Hamas di Gaza. Yang Fatah ni sebelah timur ni. Sebelah timur tu ya, Yahudi Israel bukan kacau sangat pun. Sebab Fatah ni dia ambil jalan selamat. Orang kata ibaratnya kalau macam Fatah ni dia orang cakap apa, berlebih kurang lah dengan Yahudi ni. Tapi kalau Hamas lawan sungguh. Jadi pengasas kepada Hamas ni Syekh Ahmad Yassin nama dia. Syekh Ahmad Yassin ni bukan kuat dari mana dia punya zahir badan. Sebab dia pun duduk atas kursi roda je. Dia duduk atas kursi roda. Tapi Yahudi Israel ni punya takut dengan dia. Bukan dia tak berani nak berhadapan, bersemuka, nak bunuh secara depan-depan, tak berani. Dia
dia cari spy. Adalah orang dalaman yang pecahkan rahsia di mana kedudukan Syekh Ahmad Yasin. Akhirnya dia tembak pakai peluru berpandu yang ditembak daripada jauh. Punyalah takut pada kawan tu duduk atas kursi roda je. Punyalah takut. Itulah tentera Allah. Lepas tu kita bukan masalah kepada zahir badan. Tak payahlah kelang kabut nak pergi gym bina badan sebagainya. Sebab apa? Oh, nak lawan Yahudi. Tak payah itu. Kalau selimut pun tak boleh angkat nak sembahyang subuh. Kan? Jadi bukan yang itu. Nah, yang sebenarnya iaitu kerohanian kita. Walau badan kita mungkin taklah sadar tang mana sangat. Orang lain 6 pack, kita 3 pack. Tahu 3 pack? 1, 2, 3. Ni bahagian ni buncit. Ada tak? Badan kita tak apa sangat pun, tapi hati kuat, rohani kuat. Sebab bila bergaduh, bukan siapa badan besar, tapi bila bergaduh siapa lebih berani, tu yang menang. Kalau badan dia besar tapi penakut, ke belakang dia. Orang ni badan kecil tapi berani, lagi ke depan. Kena pula ditanam pula semangat jihad, berani mati. Pergi berjuang tu sebab nak mati, bukan nak hidup. Tentera kafir pergi berperang, dia nak hidup, balik tu nak hidup. Kita tak nak balik dah, pergi terus. Nak mati terus dah. Jadi pergi tu lagi ke depan, lagi dia cabar lagi ke depan. Sebab apa? Sebab bukan nak hidup, nak mati. Aku cabar, hang dekat ni aku cocok biar dia kata. Nah. Sebab memang aku nak kena cocok kan. Cocok vaksin. Tu. Allahu akbar. Itulah dia. Mana tadi? Wala ya'izu man adait tabarak tarabbana wa ta'alit. Tabarak tarabbana, maha tinggilah engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Kita memuliakan Allah. Maha tinggi engkau wahai Tuhan kami, maha tinggi engkau. Puji. Sebab tu baca semua sekali sebab puji. Betul? Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi engkau lah kepujian di atas barang yang telah engkau hukumkan. Semua yang engkau telah tetapkan, semuanya adalah kepujian. Maknanya semua adalah yang terbaik. Tidak ada satu ketetapan Allah yang tak betul. Jangan kata Allah pun silap juga buat, kata. Tak ada silap. Itu dah Allah menangkan PH dulu, tu bukan silap. Nah, itu Allah nak bagi kita buka minda kita. Kalau tak berlakulah kerajaan PH 22 bulan yang lepas, kan, manakan pula PAS dengan UMNO boleh bersatu. Musuh bertahun-tahun. Tapi kerana menghadapi musuh yang nyata, yakni musuh kafir harbi DAP, kan, maka dapat bersatu. Dua kumpulan Melayu terbesar dalam negara ni boleh bersatu untuk mempertahankan agama dan bangsa. Itu. Jadi semuanya ada hikmah. Apa yang terjadi pun semuanya dengan kepujian di sisi Allah. Semuanya terbaik. Jangan nampak apa yang berlaku tu ada kekurangan, tak ada. Semuanya terbaik. Cuma sama ada kita dah nampak hikmahnya ke belum. Tu je. Sebab tu kita kena husnuzon, bersangka baik dengan Allah. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kami nastaghfiruka, tang sini kuat balik imam. Bahagian sini habis dah puji, sebab ini doa balik, minta ampun pada Allah, tu kan doa. Nastaghfiruka, dan kami pohon keampunan kepada engkau, wa atubu ilaik, dan kami bertaubat kepadamu. Itu dibuat dalam kurungan, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Batu selawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan kami pohon keampunan dan kami taubat. Itulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah kepadanya penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala ali wa barik wasallim. Dan apa tu, di ana punya pecah, dan di atas di atas keluarganya, dan mudah-mudahan memberi berkat dan memberi sejahtera ia. Okey. Jadi ini gini. Wasallam, bukan wasallim, silap. Wa barik wasallam. Kalau salla itu dengan baris atas, salamnya pun baris atas. Jadi macam ni, wasallallahu, maka belakang dia wa barik wasallam.
Kalau solat tu bari bawah solli, maka salam tu pun bari bawah juga. Contoh kalau solli belakangnya jadi wasallim. Kalau solat tu bari depan sollu, maka belakangnya pun jadi wasallimu. Dia begitu. Kan? Dia mesti sama. Baik. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kesejahteraan ke atas kamu dan rahmat Allah. Baca assalamualaikum ni betul-betul. Jangan bukan assalamualaikum. Dengan itu. Assalamualaikum itu kepada orang kafir. Kalau orang kafir bagi salam, kita jawab balik assalamualaikum. Asa tu artinya celaka ke atas kamu. Tapi jangan terjemah, takut kena tumbuk. Assalamualaikum. Dia tanya apa makna? Celaka. Kita bungung kena. Jangan cerita kat dia, cakap rahsia tak boleh. Tapi jangan jawab assalam, sebab dia tak boleh kita doakan dia salam pada dia, tak boleh. Orang kafir tak boleh, orang Islam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Okey. Kesejahteraan ke atas kamu dan rahmat Allah. Doa kemudian daripada salam, batu bacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zhab anni anillahumma wal hazan. Dengan nama Allah, ya Allah, hilangkan daripada aku akan duka cita. Ni doa yang ditunjuk contoh. Nak doa apa, doa apilah. Jadi itu dia. Dan nanti kita akan sambung rukun Islam yang ketiga, yakni zakat. Habis dah. Bab semayang apa semua habis dah. Lepas ni baru masuk rukun Islam seterusnya, iaitu bab zakat. Bab zakat. Sebelum kita tutup majlis, satu benda lah saya nak cakap dan kongsikan berkenaan dengan belajar agama ni. Kita hendaklah kita yang mencari, jangan menunggu. Jangan menunggu. Sebab banyaklah kadang-kadang tu saya dengar rungutan daripada beberapa pelajar dan sebagainya yang sebelum-sebelum ni jugalah, dulu-dulu. Dia kata saya duduk sini tak ada siapa nak ajar saya. Salah tu. Kan? Patut bukannya orang pergi cari, mana ada guru pergi cari anak murid, patut anak murid pergi cari guru. Kan? Timba cari perigi ke perigi cari timba? Tu. Perigi duduk situ, timba lah pergi cari ke perigi tu. Kan? Budak timba duduk kat hardware, pergi ke hardware tu. Nak gila ke apa? Kan? Apek tu pun terkejut. Ayah pergi lah. Nah, mana ada? Kan? Pergi itulah, kita pergi beli bawa pergi pergi pula. Timba kita beli bawa pergi pergi. Gitulah juga. Kan? Bukan pondok datang ke kita, kitalah yang datang ke pondok. Tiba-tiba dah dia duduk pondok, waktu lagi alasan pula tak ada siapa pun nak ajar saya dah. Kamu lagi tanya. Nak tanya, tengok ada yang nampak macam dia pandai sikit, kita tanyalah, nak belajar dengan kamu boleh? Saya nak belajar dengan kamu gini. Kita kena meminta. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, adab-adab mengajar ilmu, antaranya disebut kita tak boleh menjaja diri kita untuk kita nak mengajar orang. Biar aku ajar, tak mau. Sebab takut nanti dalam hati tu ada benda lain. Ada benda yang boleh merosakkan amalan. Takut kita jadi riak ke, ujub ke dan sebagainya. Kan? Jangan kita yang pergi minta-minta. Jangan kita pergi cari masjid surau kata masjid ni tak ada kuliah, biar saya kuliah ni. Jangan meminta-minta gitu. Itu tak elok adab dia. Kan? Takut nanti tak jadi apa, tak berkesan sebab adab tak kena. Jadi yang betulnya anak murid yang kena cari guru. Dia yang kena pergi cari orang yang dia nak menuntut ilmu. Maka dia yang pergi minta. Sebab tu ada kalau saya dulu belajar bidang rawatan Islam, perubatan Islam, kata syekh saya lah, guru saya, dia pesan, dia kata kalau orang tak minta,
kita tak boleh nak pandai-pandai. Maksudnya jangan pergi pandai-pandai nak pergi ambil aku buat tak. Dia kena adab ni, dia kena minta dulu. Kata, ustaz boleh tak nak buat saya penawar, atau ustaz saya sakit-sakit gini minta tolong ubat. Sama juga dalam masalah ilmu. Tu dia kena minta, ustaz minta tolong ajar saya bab-bab ni gini-gini. Macam tu. Baru betul adabnya. Bukannya ustaz tu sendiri yang nak ni. Jadi dua-dua kena main peranan lah. Guru pun main peranan, anak murid pun main peranan. Lepas tu kita pula jangan salahkan orang lain. Kalau kita tak jadi apa, bukan salah orang, salah diri sendiri. Ini tak jadi apa, salahkan orang. Kata nak duduk pondok An-Nur Batu Hampa ni bukan dapat apa pun. Kan ada mereka nak ajar aku pun, kita lah kena pergi tanya, kita lah kena pergi cari. Tak faham apa, tanya bab sifat sifat 20. Jangan duduk langok kat tangga tu, duduk langok siapa nak ajar aku. Tak ada siapa nak pergi ajar. Nampak? Kena pergi cari. Kita kena pergi cari nadah. Sebab tu dipanggil nadah kitab. Nadah ni makna menadah. Minta tolong ajar saya kitab ni. Macam tu cara dia. Barulah insya-Allah ilmu jadi berkesan. Sebab tu kalau tengok dulu-dulu tok guru dulu dia diam je. Orang tak tanya dia tak jawab. Orang tak minta dia tak cakap. Dia yang gitu. Padahal ilmu Allah macam mutiara dalam kepala. Banyak ilmu dia. Dan kita tak pergi minta, tak pergi tanya. Sebab itulah banyak ilmu orang dulu-dulu tak diperturunkan kepada orang muda. Sebab orang muda tak minta. Contoh ilmu persilatan, kan? Ilmu tu, ilmu parang terbang. Kita baca zikir ayat 4 tu, itu ayat 4 Kiai Haji Saleh. Kiai Haji Saleh apa nama tu di Johor, lawan tentera komunis masa tu. Lawan komunis dengan Jepun lah sekali, kan? Kiai ada seorang tok guru ni namanya Kiai Haji Saleh. Dia yang susun zikir 4 lah, yang kita baca tiap-tiap malam tu, zikir 4 tu. Baca dia kena dengan nada yang keras. Bukan keras macam mana, maknanya menunjukkan orang cakap apa, keberanian. Zikir tu kita zikir baca sikit je. Kalau ikut dia kena baca 1000. Dan zikir tu panas. Dan zikir itulah yang geng-geng silat, geng-geng pondok main dulu waktu 13 Mei parang terbang, zikir itulah pakai. Kita apa terbang? Tak apalah. Tak, bukan kita nak parang terbang apa dah. Cumanya bila kita buat betul-betul dan menuntut betul-betul. Insya-Allah, bukan kerana yang lain-lain, bukan kerana nak tunjuk hebat dan sebagainya. Ikhlaskan hati insya-Allah. Jadi itu antara pesanan lah. Sebab banyak selalu berlaku bila dia pelajar tu dia keluar ke apa sebagainya, dia rungut macam tu lah. Dia cakap duduk sini bukan ada siapa nak tegur saya, bukan ada siapa nak ajar saya. Dah kita sendirilah, jangan salahkan orang lain. Kita sendiri, kita kena sendiri pergi cari ilmu nadah kitab. Saya dulu duduk di pondok pun macam tu juga. Bila habis-habis kuliah tok guru macam ni, kami duduk 3-4 orang, kadang duduk kat atas dan sebagainya. Kita pergi dari bilik ke bilik, tanya, sembang balik, tanya balik, yang tok guru cakap tentang ni macam mana makna dia. Kita belajar gitu. Tu cara belajar, barulah berkesan. Barulah benar-benar ingat di kepala. Dan bila esok nanti lepas 3-4 tahun kita nak mengajar orang pula, kita ingat balik ilmu-ilmu yang kita belajarkan tu. Itulah namanya berkat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin
وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Takbir.